Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Berbahagia Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipelihara Allah, kita diberi kesihatan sehingga kita dapat berada di salah satu Ashhurul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab yang sudah sampai pertengahan lebih dah. Walaupun kita masih lagi dibelenggu oleh COVID-19 ni yang nampaknya mengganas semula, jadi harap tuan-tuan, puan-puan patuhilah SOP itu, no? Itu saja yang kita mampu lakukan, dan dia mudah sangat kali ini ni, Omicron, nama nak sebut payah, tambah nak berbaris lagi payah, kan, dia mudah sangat. Eloklah kita buat kit test tu, untuk ambil sifat berjaga-jaga. Saya pun demam juga, ramai demam, tapi minggu lepas lah 3-4 hari seriau juga, beli tu 2 test tu berketak nak test tu, takut dia 2 line. Alhamdulillah, tengok naik 1 line, 1 line selamat. Kalau 2 line, kita kena operasi lah. Makna positif 2 line tu. Lagi makcik-makcik silap faham lah, dia tengok 2 line, kalut ajak pakcik pergi klinik buat buku merah. Itu bukan hadis kan tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi alhamdulillah kita tengok kebelakangan ni yang mana yang positif dalam 4-5 hari test semula negatif. Okeylah, dia berkata ini antara kesan suntikan, no? Yang kita buat 2, ada yang 3 kan, dia tak melarat, alhamdulillah lah, no? Booster cucuk lah tuan-tuan, bila ikhtiar dah kita, no? Kita tengok dia ada kesan juga, dia tak pi sampai ke tahap 3, tahap 4, 1, 2 aja, no? Kemasukan hospital ICU pun kurang, dia demam biasa. Dia panggil juga sebagai dos penggalak. Saya pun cucuk lah, tapi duduk tunggu bulan lebih dah, tak galak-galak lagi bela. Yang ni agak heran juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bulan haram, bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi azza jalla yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, ditetapkan oleh Allah pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Allah buat langit, buat bumi, siap. Terus Allah tetapkan peredaran masa ada 12 bulan setahun.
minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dia panggil bulan haram. Haram di sini makna bulan mulia, bukan haram syar'i yang kita faham tu haram arak, haram judi. Jangan tuan-tuan main masuk bulan Rejab ni pakat tak main masjid, tak sembahyang, nyawak jadi lagu ni. Dia kata bulan haram. Apapun yang dimuliakan oleh Allah dipanggil haram. Masjid yang dimuliakan oleh Allah dipanggil Masjidil Haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah dipanggil tanah haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah dipanggil Ashhurul Haram, bulan-bulan yang mulia. Tuan-tuan, satu lagi, bila kita tengok apa yang dimuliakan oleh Allah, Allah suruh kita muliakan. Allah muliakan Nabi SAW. Allah perintahkan kita juga hendaklah memuliakan Nabi. Tiap-tiap hari Jumaat Tuk Khatib pesan kat kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah suruh kita berselawat serta salamlah kamu ke atas Nabi SAW. Allah muliakan Nabi dan Allah perintahkan kita juga untuk memuliakan dia. Allah Ta'ala muliakan tanah haram, kita diperintahkan untuk memuliakan tanah haram. Siapa nak masuk tanah haram mesti kena pakai ihram. Tak boleh kita pakai seluar pentelun, baju kurta, pergi duduk lajak terus masuk pergi ke Kaabah. Dia sudah melakukan satu kesalahan, melepasi miqat tanpa ihram. Miqat ni kawasan ditetapkan. Ada dua nak miqat ni, miqat makani dan miqat zamani. Miqat zamani, miqat tempat ni dipanggil makani. Sampai dekat tu kan kalau kita naik kapal terbang, para mugari hak segak tu nanti dia pegang, kata, pegang mikrofon, kata, tuan para pendoa sekalian, kita telah pun sampai di Qarnul Manazil. Kan, pastikan berniat ihram, kena niat. Lepas pada tu sampai ke Jeddah tak pakai ihram, maka kena dam. Jadi tak ada tempat lain yang kita masuk pi nak kena pakai ihram, tak ada. Tak ada orang masuk Langkawi pakai ihram. Pasal Langkawi ni pulau pelancongan, kan, baik. Kita bagi taraf kat dia pelancongan yang hebat, kena pakai ihram. Oh, tak ada. Yang pakai ihram warna kunyit ada. Ni banyak. Kok belah Padang Serah pun banyak. Tak ada bumi yang kita kena muliakan sampai macam tu melainkan Makkah. Begitu juga dengan bulan-bulan haram. Hendaklah kita muliakan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan ibadat kita yang sunat-sunat, mayang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Sedekah ada dua, satu sedekah wajib, satu lagi sedekah sunat. Sedekah wajib zakat, nazar, tu wajib. Sedekah sunat ni tak ada apalah, tabung masjid, sedekah anak yatim, orang miskin, orang kena covid, tu sedekah. Tapi orang kena kemudian ni orang apa nak tolong dah, bukan buat tak tahu dah. Dulu lepas dulu jenuh sadin sampai berapa bulan tak habis-habis. Jadi dia pasal dah ramai dah, jadi perkara biasa dah. Dia jadi
Macam sebab ada tempat mana saya baca dan tu dia pun anggap Omicron ni serupa sesemua biasa ya. Cuma berasi pada orang je. KKM pun no? Dia harap kita cek sendiri, kalau positif duduk seorang-seorang, cuma update dalam mail sejahtera tu je. Kita dapati positif apa semua. Lepas tu tiap hari dia hantar soalan, nak jawab je. Sampai 5 hari habis. Gelang pun tak pakai dah kan? Tak pakai dah. Kalau hak yang kita kuarantin sendiri. Tuan-tuan, jadi kita banyak bersedekah, baca Quran bulan-bulan haram tu. Apa dia bulan haram? Dalam Al-Quran Allah kata minha arba'atun hurum. No? Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa dia? Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, az-zamanu qad istahraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran. Kata Nabi SAW, masa dia berputar beredar sebagaimana ditetapkan oleh Allah pada hari Allah mencipta langit dan bumi. 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa dia? Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan haram dia duduk berturut-turut. No? Berturut-turut, dia kembang turut-turut. Iaitu Zulqa'dati, bulan Zulqa'dah, wa Zulhijjati, dan bulan Zulhijjah, wa Muharram, dan bulan Muharram. Bulan ni dia duduk kembang 3-3. Dan yang keempat war Rajabu, bulan Rajab, mudarabaina Jumada wa Sya'ban atau kama qala. Rajab ni dia diapit di antara bulan Jamadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dia duduk di tengah. Itulah bulan Rajab yang sedang kita berada sekarang ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, pertingkatkanlah amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang mulia. Ada riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Jadi kita berada di bulan yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab. Fi Rajab pun boleh baca, fi Rajabin pun boleh baca. Setengah orang baca Rajab, ada setengah baca Rajabin, ada setengah dia tak tahu nak baca Rajab ke Rajabin. Dia pun berderah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tiga-tiga tu boleh baca lalu mana pun. No, bacalah, boleh, diharuskan baca. Dia ada cerita nahu lah sikit, siapa Rajabah, siapa Rajabin. Saya tak mau cerita kat tuan-tuan, cerita pakai lena habis nahu, no? Jadi doa bulan yang Nabi doakan sudah tentu ada kelebihan, sudah tentu ada kemuliaan, dan kerana dia dimuliakan oleh Allah bulan Rajab, maka kita muliakan pasal apa? Sebab memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita buat ibadat pasal apa? Pasal memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Orang tanya maklum ni awak lah puasa banyak sangat bulan Rajab ni. Dia pun dengar apa mana kata, biar abang puasa sehari diampun dosa, puasa 2 hari dapat syurga, puasa 3 hari sampai 30 hari macam-macam dapat.
Ni hadis palsu. Jangan duk berhujah dengan itu, no. Ni bukan hadis, no. Dia hanya rekaan. Semua kebanyakan dah boleh kata seluruh ulama menyatakan itu adalah hadis palsu. Jangan duk kata tu. Nabi kata siapa yang berkata apa yang aku tak kata, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia sediakan tempat duduk dia dalam neraka. Puasa ajalah, awak puasa banyak. Bulan ni dimuliakan oleh Allah, aku nak mendekatkan diri dengan Allah. Kan? Mai Sya'ban pun buat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi tidak banyak hari-hari yang Nabi berpuasa selain daripada Ramadan, melainkan bulan Sya'ban. Nabi banyak Sya'ban puasa. Main dengan Ramadan, no. Dia dulu orang tua kita dulu rajin, dia penterah 3 bulan turut-turut. Kan? Tak apalah, dia mampu buatlah. Jangan duk kata apalah kat dia pun nak buat. 3 bulan tu boleh 3 bulan. Bulan Rejab 3 hari pun tak payah nak buat 3 bulan. Tapi tak ada lah nas suruh buat sampai 3 bulan turut-turut. Sebab ubudiyah dia nak buat juga. Kerana nak memuliakan, nak guna peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu bulan tahun depan nak jumpa lagi tak dengan Rejab, dengan Sya'ban. Kan kerja apa tak ada dah, duduk sorang-sorang di rumah Mak Long ni kan. Anak cucu semua tak ada. Pak Long pun balik pindah. Tinggal sorang-sorang. Ada puasa. Umpamanya tak apa. Kerana tapi nawaitu kita nak beribadat, nak muliakan dengan apa yang dimuliakan oleh Allah. Jangan duk mereka macam tadi ambil hadis-hadis palsu, dipegang hak tu, kemudian puasa kerana hadis tu. Yang tu tak boleh. Itu bahaya, no. Jadi buat kerana Allah. Tadawwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Rejab ni dia banyak peristiwa, antara peristiwa besarnya pensyariatan sembahyang. Allah mensyariatkan sembahyang 5 waktu melalui peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita dengar setiap tahun, menunjukkan betapa agungnya ibadat solat. Dia nombor 1, Ra'sul ibadah, ketua, kepala bagi segala ibadat-ibadat kita yang lain. Sehingga Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala fardu secara direct, bagi terus kepada Rasulullah. Panggil Rasulullah naik, ambil, bukan panggil, hantar Jibril suruh bawa Nabi naik, terima sendiri. Nak habaq kata pentingnya solat ni, ibadat sembahyang. Kita pun kalau barang tu mustahak, kita tak kirim kat orang, panggil ambil sendiri. Ataupun kita pergi hantar. Tuan-tuan, no? Sembahyang pun begitu. Ibadat lain kalau kita perhati, fikir, tengok, semuanya Allah Ta'ala wakil kat Jibril. Puasa Allah tak panggil Nabi sendiri naik, tapi hanya bagi melalui Jibril, bagi wahyu kan. Begitu juga zakat, haji, semua wakil. Tapi sembahyang tak wakil kat Jibril, hang pergi ambil Muhammad buat naik ke Jibril. Abang penting sampai lah kan. Tuan-tuan tengok, renung tengok kan, ibadat lain boleh wakil macam mana di syariat, tapi sembahyang tak boleh macam mana asal. Tak ada jalan kita nak boleh wakil sembahyang. Puasa boleh. Ada zaman Nabi SAW seorang anak mai. Dia kata, ya Rasulullah, ibu saya dah mati. Waktu dia sakit tu ada puasa yang dia tak boleh nak buat. Bolehkah saya puasa wakil bagi pihak dia? Rasulullah kata boleh. Mana anak boleh bayar puasa mak pak. Boleh. Sebab tu saya nak pesan juga kat tuan-tuan perempuan sekalian, kalau meninggal ayah mak kita, jangan kita duk bedak kata benda saja. Ni bedak habis, buat ada 6 biji, ambil seorang satu. Apa lagi? Pukat, buat apa nama bedak. Tuan-tuan, kebun getah bedak habis, puasa orang tua tu siapa pun tak ambil.
Beda juga seorang sikit. Ambil. Boleh, maknanya boleh anak kuasa bagi dia, boleh wakil. Zakat boleh wakil. Kita ada duit nak kena buat keluar zakat. Istiadan kita duk kerja duk tengah laut. Kerja sekali turun laut 6 bulan baru balik mai. Ni esok nak pergi dah, pergi rumah Tok Imam ni, Tok Imam zakat saya yang wajib wakil ke Tok Imam tolong bagilah kat siapa-siapa yang berhak ataupun pejabat zakat lah, wakil kat dia. Boleh. Zakat berterah boleh, wakil semua boleh. Apa lagi? Haji boleh, dia panggil badal haji. Kan? Upah haji. Kita uzur sampai doktor kata tak ada lah, tak ada harapan buat. Wakil orang buat boleh. Ataupun mati. Mati. Anak ni pergi buat badal haji untuk arwah mak dia. Upah orang buat boleh. Tapi semayang tak ada jalan nak boleh wakil, tak ada jalan nak boleh upah, tak ada. Kena sendiri. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, sampai tak boleh buat apa pakai isyarat. Tak boleh sekali-kali orang nak semayang kat kita, tak boleh. Boleh orang semayang kat kita bila orang mukmin kita tak depan ni. Barulah orang semayang kat kita. Tuan-tuan, kita walaupun macam mana ketegak dengan masjid tak bermain, tapi kesudah dia kesudnya orang mukmin juga. Tapi mai duduk depan. Bila mai duduk depan, dia ni taklah main masjid kan. Geng-geng apa duduk sembang dia tu. Masa hidup haram tak main. Apa sembang. Mati orang main tu pun mujuk orang usul. Tidak, dia tak main. Dah lah mati baru main, action pula. Piduk depan kali. Tu imam pun duduk belakang dia. Dia duduk depan, tu imam duduk belakang. Jadi tuan-tuan puan, jangan bagi mayat kita malu. Sembayanglah anda di belakang imam sebelum anda disembayangkan di hadapan imam. Ni cantik tulis tak depan pagar tu. Mercik tengok kejut dia tersentak sembayanglah anda di hadapan belakang imam sebelum anda disembayangkan di hadapan imam. Mati kan? Tuan-tuan, tak, tapi jangan tak depan masjid saja. Orang habis masjid ni memang tahu dah nanti. Tak di JT tu orang keluar JT tu nak ambil kereta tu, nampaklah sembayanglah anda di hadapan belakang imam sebelum anda disembayangkan di belakang imam. Sajalah cadangannya lah. Saya biasa cadang dalam syarat apa pembangunan daerah lama dulu. Tapi dia buat kata betul juga lain kali tak buat agak tak apalah. Jadi pentingnya solat, pentingnya sembahyang. Jadi bulan Rejab ni bulan sembahyang. Bulan sembahyang. Macam kita bulan Ogos kita namakan dia bulan merdeka. Bulan merdeka. Bulan Rejab ni bulan sembahyang. Patutnya kita muhasabah sembahyang kita. Ataupun seelok-elok betulnya bila masuk Rejab ni kita lancarkan bulan sembahyang macam lancar bulan merdeka, bulan kemerdekaan. Tapi tak ada. Dulu ada negeri Kelantan buat, lah tak tahu buat lagi. Pulau Pinang buat malam maghrib pelancaran bulan solat. Jadi kerana bulan ini ada sejarahnya, sejarah yang hebat, sejarah yang berkait dengan akidah, berkait dengan syariat, berkait dengan akhlak. Kalau kita tengok cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan, berkait dengan akidah sebab dia merupakan tapisan Allah untuk orang-orang yang dah mengaku beriman. Sebab kita lihat bila Rasulullah SAW turun dan menceritakan berlakunya peristiwa ni pada satu malam, lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ramai ada juga yang dah beriman dah tu, tak tahu dia jadi melorot, tak apa nak percaya gitu. Dan ada juga yang semakin hebat iman dia, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq. Jadi
dia ada persoalan akidah di situ. Kemudian syariat, sembahyang lah. Akhlak, kan dalam perjalanan tu Nabi Allah perlihatkan soal akhlak huduh manusia. Apa yang Nabi nampak? Jumpa orang duk kerat lidah bibir, kerat gunting, kan berdarah, sakit, luka apa semua, kemudian elok balik, gunting pula, keyau pula, sakit tu buat kerja tu. Nabi tanya Jibril, kenapa kaum ni wahai Jibril? Kata Jibril, inilah dia kaum orang yang suka mengupat, suka fitnah, suka mengatakan orang, jenis apa nama internet bergerak, macam mami jarum, suka mengatakan orang, dia mengutip satu perbuatan amalan yang buruk dalam Islam, yang amat bahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Quran kata fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kalau satu orang dia bergaduh bunuh satu orang, mati satu orang, tapi dengan fitnah ni boleh satu negeri dengan satu negeri, satu negara dengan negara lain boleh perang. Kemudian Nabi tengok apa lagi, saja terperingat lah kan, mula-mula rejam dengar kan dah. Rasulullah jumpa laki-laki perempuan, di depan dia ada dua bekas makanan. Satu daging masak elok, orang tak tahulah kurma ke masak khisi ke apa ke tak tahulah, tapi daging masak elok lah. Lama tak makan masak serai lepas tu satu lagi daging busuk. Pakat duk rekah hak busuk tu, hak elok tak makan, hak sedap tak duk makan hak busuk bau. Nabi tanya pasal apa depa ni wahai Jibril? Jibril kata itulah dia suami isteri, yang ada isteri yang halal, yang ada suami yang halal, tapi dia cari hak yang haram, dia cari hak yang haram. Bini halal ada elok, tak tahu duk tengok duk naik mutu dengan Indonesia, bukan di sini ya. Laki ada handsome elok, tengok duk naik mutu dengan Bangladesh. Berlaku belah Pinang belah Langkawi dah. Dia suka hak yang busuk, yang busuk. Ada Allah Ta'ala bagi halal elok. Tuan-tuan, mereka terpedaya dengan hasutan dan hiasan iblis. Sebab tu iblis dikaitkan juga dengan Isra' Mi'raj, kan? Waktu Nabi mula perjalanan tu, Rasulullah dikejar oleh sekumpulan jin afrit, iblis ni nak ganggu perjalanan Nabi. Antara kerja iblis ini ialah dia menghiasi segala yang diharamkan oleh Allah supaya kita nampak cantik. Dia hias segala yang halal, kita nampak tak cantik, tak sedap. Itu kerja iblis tu. Tunggu. Betul, kita tanya diri kita tengok bini kita waktu tak nikah dulu mana? Allah meleleh ya dia. Sekok cantik balik duk teringat kan. Lepas tu menikah, iblis buang hiasan tu, dia jadi guna. Orang tak faham ni yang terbudaya. Budaya dia nampak tak elok belakang, hak elok tak ada langsung. Ni boleh sembang pula dengan kawan ni, aku lah bawa bini pergi pasar malam. Tengok bini orang meleleh ya liok. Tengok bini sendiri meleleh ayak mata. Jelakui aku kata. Dia biru sembang. Wahai dulu, nampak. Kita terperdaya dengan muslihat iblis. Dia akan hias yang halal supaya kita nampak tak seronok, dan dia hias yang haram nampak seronok. Ibarat daging busuk. Dulu ni hang makan daging busuk sebenarnya, tapi kerana iblis tu dihias nampak elok. Tuan-tuan, jadi
jauhi akhlak ni, kuatkan iman kita. Macam mana Nabi sebelum di Isra' dan di Mi'raj, disucikan hati, dituang, dibasuh dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, iman, hikmah. Ini kena kukuh dalam diri kita, baru kita berjaya melepasi cabaran akhlak. Nabi tengok pula orang duk berenang dalam lautan darah. Mai ke tepi orang tolak begitu. Mai nak naik tepi tolak begitu. Kata Jibril, inilah dia orang yang suka makan rasuah, makan riba, makan harta-harta yang haram. Ini persoalan akhlak ditunjuk. Macam-macam lagi lah. Jadi cukup banyak pengajaran dalam bulan Rejab ni untuk kita renungkan. Mudah-mudahan Isra' Mi'raj menjadi panduan bagi kita untuk kita perbetuli diri kita. Rejab menjadi kesempatan bagi kita untuk kita memperelokkan ibadat kita. Jadi itulah tujuan. Kita dah masuk bulan-bulan ni, nak mai lepas Rejab, mai Syaban nak mari Ramadan. Ramadan tu kemuncak pembentukan peribadi kita, bermula daripada Rejab, kemudian Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Bila kita baca sikit kitab kita, babu satri auratil muslimin wa nahyi an isya'atiha li ghairi darurati. Bab itu kita baca habis dah, memelihara kehormatan kaum muslimin. Itu ikut yang saya tanda lah. Kitab saya muka surat 88. Tuan-tuan kalau hak kitab lain tengok nombor hadis yang ke-71. 71. Baik. Apa makna bab ni? Bab menutup keaiban orang-orang Islam dan larangan mendedahkannya tanpa ada sesuatu yang memaksa. Dalam Islam, ajaran Islam, kita dituntut untuk menutup keaiban orang. Walaupun benda tu betul aib, dia tu jahat sungguh, kita tak piduk jaja kat orang kejahatan dia tu. Kita kena sorok, tolong tutup, kecuali memaksa. Kita polis pilih kena jadi saksi. Satu kes jenayah ke apa, janganlah tak boleh abang lah, aku kena tutup aib orang. Buat tutup lagu tu, cerah satu kampung dicuri habis. Pencuri kita jadi saksi, kemudian tak mau, tak boleh lah. Sebab dia kata li ghairi darurah, kalau darurat terpaksa untuk nak bicara dan sebagainya, maka tak apa. Ini saja-saja duk sembang tahu, nak kawan kita dia pun main ambil lah malam ni. Saja, bukan ada tujuan apa pun kan. Kita kena tutup keaiban. Baik, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan untuk membentuk masyarakat, yang aman, damai dan suasana yang tenteram. Justru itu umat Islam diharamkan daripada menimbulkan gejala-gejala fitnah dalam masyarakat dan mendedahkan keburukan orang lain. Jangan. Walaupun benda tu kita tahu, biar kita tahu kita kan. Ada orang perangai, dia ni WhatsApp ni, kalau apa-apa satu hal tak elok, dia boleh tahu dulu, dia boleh sebar dulu, dia rasa megah. Benarnya itu satu pekerjaan, perbuatan yang sangat huduh dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman,
mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Surah An-Nur ayat 19. Allah sendiri habaq kat kita, no? Orang yang suka sebarkan buruk-buruk keaiban orang lain, jaga, no? Allah akan bagi azab. Azab mana kesusahan. Kesusahan tu dunia dan akhirat, no? Banyak kita tengok kan tuan-tuan, orang yang rajin kan, mengata anak orang tu, mengata anak orang ni cucu orang tu, no? Sampai masa dia cucu dia jadi lagu tu. Saya jumpa banyak lah tuan. Saya jumpa banyak lah. Tak tahulah tuan-tuan perempuan serupa lah kot, no? Orang yang rajin duk perli-perli, duk sindiak-sindiak pasal anak orang tak baik, menantu orang tak baik. Satu hari boleh kat dia, no? Kena kat dia pula. Tu Allah punya kerja, no? Mari kita tengok satu hadis. Kan, no? Lebih sikit apa kot Zat, no? Nak main pun punya payah. But tak ada, no? Petang tak ada. Ada pukul 6.30 mana nak dan, no? Mana nak dan 7.30 pagi awal sangat nak tidur lama-lama terah. Lah kali terbang ku atas. Apa hati, no? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaru abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Ni kebaikan orang yang suka sorok keburukan orang. Kita tahu tapi kita tolong tutup, tolong rahsiakan, tak suka duk heboh-heboh. Ni kelebihan hadis ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada menutup seseorang hamba akan keaiban seseorang hamba di dunia, melainkan Allah menutup keaibannya di hari kiamat. Tuan-tuan, kita kalau atas dunia ni rajin, kita tahu semua, kita tahu, tapi kita silent seorang-seorang kita tak cerita ke orang. Dengar macam orang tu nak sebut benda tu, kita pergi tutup lah. Bukan lagu tu, kita pergi tutup. Benda tu betul, no? Orang hak lagu ni, Nabi kata Allah akan tutup keaiban dia di akhirat. Tuan-tuan, siapa di antara kita yang tak ada aib langsung dalam diri? Tolong angkat tangan, no? Ada, cuma orang tak tahu kan. Kita nak ada Allah Ta'ala tutup keaiban kita tu, keburukan kita, sudah tentu. Tambah di akhirat esok ni kan, Allah akan tutup keaiban kita di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Jadi kita sangat, no, berharap Tuhan tutup. Banyak benda yang berlaku, yang ada dalam diri kita yang kita tak mau orang tahu kan. Allah boleh tutup kalau kita atas dunia ni menutup keaiban, no, saudara kita, orang Islam kita, sesama kita di dunia. Ada dua pengajaran hadis riwayat Imam Muslim. Satu, Islam mengajar umatnya supaya tidak mendedahkan keburukan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, sesiapa yang menutup keburukan saudara seagamanya, nescaya Allah menutup keburukannya di hari kiamat. Seronok tuan-tuan. Kita ada benda yang kita tak mau orang tahu, sampai akhirat esok tak terkeluar benda tu, Allah tutup. Allah, no, seronok kita. Jadi di samping kat dunia ni kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, insya-Allah kalau kita orang yang macam tu, rajin menutup keaiban orang, keaiban keburukan kita sikit sebanyak, Allah akan tutup dia di akhirat. Orang tak nampak, no? Itu satu ayat Quran, satu hadis dulu, no, untuk permulaan tajuk ni, no, tajuk menutup keaiban, no. InsyaAllah kita sambung pula di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.